Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saya? Doa saya agar anda sihat, berbahagia bersama family. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Izzuddin Uzuddin? Waalaikumsalam. Saudara Zamari LC, selamat malam. Puncak rezeki, mudah-mudahan bertambahlah rezekinya. Pendekar mata satu, salam masyuk. Tak masuk dah, tak tahu nak kata macam mana lah saya. Saudara Salihin Usai Tan dari Kelang, saudara Yahya Abdul Rahman, saudara Shah Ibrahim, saudara Syarul Azam, apa khabar dari Kota Baru saudara Acik Warisan, Fazil Yub, apa khabar saudara? Doa saya anda sihat. Yahya Abdul Rahim saudara Limut saudara Rosli Rahim Antun, salam pencerahan. Saudara Zakaria Yusuf, Waalaikumsalam. Busu Aru Rupiah Kasim, itu juga saudara Ibrahim Tapa, tak tahu dari mana saudara Hashim Atan, Ismail Pucung ni Ismail Pucung lah agaknya, hujan tak sana hari ni, ribut dah saudara. Duhai saudara Zack bin Haji Arsyad Sabiran, Assalamualaikum. Muhammad Asri Dir, Puan Hasnah Hasan, Bakar Ahmad, terima kasih kerana Bakar Ahmad terima kasih mendoakan saya agar jaga kesihatan. Begitu juga Faris Atan, Reno, saudara Cot Tunjang Mansur. Dari mana ni saudara? Saudara Hamazi Atan, Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih. Saudara Kamal Awang, begitu juga dengan saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, Kelantan. Oh, gambar baru comel belaka. Orang Kota Baru ni comel-comel, pasal-pasal lah selalu. Kalau ada pasangan tu, gila cepat. Baik saudara, saya minta maaf kepada teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu kerana saya harus memberi laporan dan sebagainya. Jangan kita buang masa saudara. Masa sentiasa mencemburui kita. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan apa yang berlaku tentang COVID-19 yang hari ini agak menggerunkan hati saya. Kerana saudara kena ingat saudara, kalau boleh malam ini banyakkan lagi kita melakukan amal ibadat, berzikir, sembahyang tahajud, sembahyang sunat, bermohon pada Allah SWT, kerana malam ini adalah malam Jumaat saudara, malam seribu rahmat. Hari ini hari Khamis 27 bulan, malam Jumaat saudara. Dan hari ini juga merupakan hari yang ke-680 negara kita dicengah oleh COVID-19. Menurut laporan daripada saudara Rio, jangkitan hari ini naik mencalam. Sebab semalam dia meningkat daripada 4,066 kepada 4,744. Tapi hari ini dia meningkat sejumlah 5,439. Astaghfirullahalazim. Berdoalah kita agar benda ini tidak berterusan. Saudara, saya unsing bila melihat kenaikannya. Dah 5 hari dulu 3,000, ada yang 2,000, tiba-tiba hari ini 5,439. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun 2,850,408 orang. Semalam kematian 12. Jadi saya berharap agar kita sama-samalah menjaga kebersihan diri kita. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Lain tak mampu saya nak beri pesanan saudara. Dan dari laporan saudara Rio tadi maka jangkitan untuk bulan ini iaitu 5,439 hari ini menjadikan 89,202 orang saudara. Tinggi saudara. Berusahalah kita supaya virus ini segera beredar. Saya semakin gusar melihatnya. Baik saudara, terima kasih saudara Rio kerana memberi pencerahan. Moga saya dapat sentiasa bersama-sama dengan kita untuk memberi maklumat berhubung dengan virus corona. Saudara Rio dari Sri Melaya. Baik saudara, kita masuk sedikit tentang e-commerce. Ini e-commerce ni biasalah saudara.
Kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141 bagi membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Al-Azhar dia sibuklah dengan haruman setanginya, dengan dia punya parfum yang daripada party oud serta sekejap saudara. Azhar juga sibuk melayan pesanan untuk rendang tuk dan baldu berdal, produk ibunya. Serta dia ada produk baru iaitu gula O sebagai pengganti kepada gula. Itu untuk kesihatan, saudara. Kalau Azhar sibuk, saudara boleh berhubungi dengan Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Juga saudara juga boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Ini untuk di Lembah Kelang. Syauqi boleh saudara hubungi di talian 012-357-5703 supaya buah ceri ke buah anggur dan sebagainya. Harganya murah daripada harga pasar atau pasar raya, serta grade-nya grade A atau jamin grade AAA, bukan A, manis, saudara. Dan akhir sekali tentulah popiah sira Lady Maria. Ini popiah sira ni memang mengasyikkan. Makan khayal lah, saudara, sebab dia rangup. Kemudian ada pedas, ada manis dan sebagainya. Saudara, saya tengah live, saudara, nanti saya call balik, saudara. Minta maaf. Saya minta maaf ya, saudara dari Manjung. Saya tengah live ni, nanti saya call balik. Kawan saya telefon saya, saudara. Itulah keadaannya kita ni bersahabat. Jangan lupa popiah sira Lady Maria, hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Popiah sira Lady Maria. Usai e-commerce, seperti biasa, saudara, kita santuni sedikit. Ya, betul, tulang kering, alasan elakkan PRU tu. Tak tahulah saya, saudara, awal-awal lagi jangan kita batal rabu, sabar-sabar dulu. Santuni satu persatu. Ini segmen naluri kehidupan, saudara. Ini penting. Kerana Rasulullah SAW bersabda bahawa bersedekahlah dan jangan lama disimpan dan ditahan dalam simpanan kita, sebab Allah akan menahan kurnianya untukmu. Ini pesan Rasulullah pada kita. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Jadi pesan Rasulullah, kalau saudara ada lebihan wang, makanan dan sebagainya, segeralah bersedekah. Jangan disimpan lama-lama. Ini cucu saya nak masuk, biasalah tu. Senyumnya, senyum manis cucu saya. Kerana firman Allah SWT daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-14. Maksudnya, saudara, maksudnya sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Jadi kalau orang tu disayangi, dikasihi oleh Allah, jaminannya adalah syurga nanti, saudara. Daripada Ibnu Umar, dia berkata bahawa ada seorang lelaki mendatangi baginda Rasulullah SAW. Lelaki itu bertanya, "Duhai Rasulullah, manusia apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dan amal apakah yang paling dicintai oleh atau disukai oleh Allah?" Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Jadi sentiasa bersedekah, saudara. Kerana baginda Rasulullah juga berkata, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim yang lain untuk sesuatu keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Itu di Masjid Nabawi di Madinah. Dalam perjalanan itu baginda mengatakan bahawa aku lebih sayang pada orang yang berjalan bersama aku, membantu selama Muslimnya, daripada duduk sebulan beriktikaf dalam Masjid Nabawi. Itu gambarannya baginda begitu mencintai dan menyayangi sama kita yang rajin bersedekah. Ingat, saudara, sentiasalah bersedekah. Tak mampu bersedekah, katalah kata-kata yang baik-baik. Okey, saudara,
Itu segmen Naluri Kehidupan. Santunan pula mutiara kata daripada Cikgu Ibil, katanya, jangan risaukan nikmat yang belum kita miliki. Jangan saudara risaukan tentang nikmat yang belum kita miliki, tetapi fikirkanlah berapa banyaknya nikmat yang kita perolehi tapi tidak kita syukuri. Jadi jangan fikir mana tak dapat lagi nak itu, tapi fikirkan apa yang kita ada, yang Allah SWT telah anugerahkan kepada kita. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti bagi saya untuk kami berkongsi bersama. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang segenap kerja. Sebab tu saya kata, dapat tak dapat saya harus bersuara. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Pergerakan Pemuda, beliau akan sentiasa menuntut. Dapat tak dapat soal lain. Dan saya juga ingin mengingatkan pada pimpinan negara, anda yang bekerja, berkhidmat di pejabat Perdana Menteri ataupun di Kementerian Kewangan, ingat, janganlah kita izinkan negara kita ini berbelanja tanpa had, kerana nanti negara akan muflis. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah hanyut ke laut. Mudah aja. Hanyut ke laut. Apa yang saya maksudkan, kita santuni sebentar lagi. Kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, mengair ikan di pantai terpencil, nampak pekaka terbang ke selat. Jangan meremehkan perkara kecil, terutama ketika menunaikan solat. Ketika itulah ketika, jangan diremehkan walaupun perkara itu kecil, terutama waktu kita solat. Itu pesan Pak Nazir bagi kita semua. Katanya lagi, beli hikayat, baca di rumah, mengambil masa beberapa muka. Jika rakyat suaranya lemah, pemimpin berkuasa berbuat sesuka. Jadi jika rakyat ni suaranya lemah, maka pemimpin yang berkuasa boleh melakukan buat apa suka dia lah. Itu maksud Pak Nazir. Jadi kita kena sentiasa peka dengan setiap permasalahan. Terima kasih Pak Nazir atas sentimen pantun yang begitu bermakna bagi kita saudara. Saya juga menerima pantun daripada Saudara Nordin Malik. Sekarang ni dia tengah dengan air grow tu. Macam-macam orang dah datang ke tempat dia. Matlamatnya tidak lain tidak bukan adalah untuk mendidik anak-anak muda dalam sektor pertanian. Katanya, cantik jelita anak Pak Harun duduk bersimpuh atas pangkin. Jentera kerajaan mesti turun, semoga Perak tidak miskin. Sebab negeri Perak dikatakan sebagai antara negeri yang termiskin. Tapi kalau jentera kerajaan turun ke lapangan, insya-Allah permasalahannya dapat diatasi. Katanya lagi, kecil badan anak bajau, tetap hormat orang tua. Walau duri penuh ranjau, demi Perak ku perjuangkan cuy. Semangat anak muda. Saudara Nordin Malik, teruskan perjuangan, insya-Allah. Atas perjuangan yang suci murni itu, kita sentiasa akan direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Nazir, Nordin. Baik saudara, kita masuk segmen Gaduh Ilmu. Ini penting saudara, kerana orang tua kita dahulu sering berpesan dan mengatakan bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat. Ini mesti dijaga. Pemimpin hari ini dah akan datang. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Pemimpin yang hendak didambakan oleh bangsa kita haruslah terdiri dari kalangan pemimpin yang cukup. Kata orang dulu, mesti cari pemimpin yang cukup. Apa maksudnya cukup? Kerana sebagai pemimpin syaratnya cukup, menjalankan tugas ianya sanggup. Fikiran luas, hati pun hidup. Negeri yang panas menjadi redup. Cukup sifatnya, cukup pengetahuannya, cukup serba-serbinya. Aib tertebus, malu tertutup. Dijadikan pemimpin bertuah hidup. Dijadikan tua, ianya sanggup. Dijadikan induk, sikapnya redup. Bila macam ibu lah, tenang, sikapnya redup. Memimpin umat tidakkan gugup. Tak gugup tu masa tak takut-takut lagi. Kita tak gentar. Kita harus mencari pemimpin yang cukup, saudara. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tuan Sri Johan atas buku yang anda kirimkan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba mewawarkan untuk perkongsian warga bersama, saudara. Baik. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, saya ingin berpesan,
anda harus bertanggungjawab. Maka anda akan bertanggungjawab atas apa saja suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas apa saja suntingan yang anda buat, kemudian anda masukkan dalam channel YouTube ke channel apa sajalah. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Lepas tu saya katakan, jangan kutip pendek-pendek, nak teruskan semua. Amir Hijaz fan, ini pakailah, tak ada masalah pada saya. Atau macam like and share je lah saudara. Begitu juga dengan komen-komen yang anda beri. Saya juga tak bertanggungjawab kerana saya tak boleh nak check, tak boleh nak semak satu persatu. Tak ada kemampuan saya. Datang naik laju. Jadi anda harus bertanggungjawab atas setiap komen yang anda buat. Saudara, ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya supaya warga kita berinformasi. Bukan saya untuk sekadar untuk melobi ataupun minta anda sokong wali sokong. Tidak. Ini adalah informasi tentang apa saja yang berlaku, yang sempat saya lihat dari pembacaan saya, daripada perbualan saya dengan teman-teman. Petang tadi saya berbual dengan seorang penulis yang hebat. Kabarnya mungkin malam besok nak jumpa dengan saya, tak tahu lagi lah. Mudah-mudahan boleh. Kalau tak ada, tak apalah. Beliau penulis buku yang hebat. Banyak kami berbincang tentang masa depan warga bangsa dan politik negara, saudara. Dan kita mesti ingat bahawa pencerahan ini paksinya saudara boleh bersetuju atau tidak bersetuju. Kita mesti bersetuju atau tidak bersetuju. We must agree to disagree. Senanglah hidup kita. Dan saya mengharap kalau saudara berhujah, gunakanlah bahasa yang baik, kerana kita warga cinta damai, menyantuni setiap masalah, setiap perbualan, apa saja dengan penuh hemah dan juga dengan situasi yang harmonis. Ini pesan saya, pesan orang tua. Membebel lah saya ni. Sekarang adalah tua tu, orang tua tak lain, membebel saja. Okey lah tu saudara. Baik saudara, hari ini agak menggerunkan saya. Petang tadi sewaktu saya berbual dengan sahabat saya tadi, tiba-tiba turun hujan ribut. Hujan selebat-lebatnya, berikutan dengan halilintar, sabung menyabung saudara. Dan kesan daripada hujan begitu, sebab 2-3 hari lepas memang Jabatan Kaji Cuaca telah pun mengumumkan bahawa Kota Raya, Lembah Kelang dan beberapa negeri termasuk di Sabah Sarawak akan ada berlaku hujan ribut. Dan ini terjadi petang tadi, hujan ribut yang akhirnya bumbung sebuah pasar raya, itu Pasar Raya Jaya tak silap saya, di Seksyen 13 pun jatuh dan menghempak beberapa buah kenderaan. Saya mendoakan, tapi bagaimanapun belum ada laporan kecederaan ataupun kemalangan jiwa. Bagaimanapun saya haraplah supaya tiada kemalangan jiwa berlaku dan suasana tidak mengundang banjir musibah balik. Hujan yang lebat sangat tadi saudara. Cuma satu lagi yang tak menyenangkan saya, akhirnya Lim Kok Teh, iaitu anak kepada Lim Gotong yang menjadi ketua eksekutif Genting Hong Kong, sebuah krus, telah pun meletakkan jawatan sebagai pengurusi syarikat tersebut. Dia telah pun meletak jawatan. Dan syarikat tersebut sekarang ni sedang dalam proses untuk dimufliskan. Kabarnya hutangnya berbilion. Dan ini saya sebutkan kerana ia menyangkut tentang pinjaman yang syarikat itu pohon daripada 3 buah bank di tempatan. Walaupun Datuk Azmin Ali dia kata tidak menjejaskan aliran tunai, tapi bagi saya tetaplah akan terkesan sebab jumlah wang yang dipinjam oleh syarikat tersebut adalah 600 juta daripada 3 buah bank tersebut. Semalam saya dah sebut 600 juta USD, lebih kurang dalam 2 bilion lebih. Ini merupakan satu perkara yang amat malang lah, sebab tidak mungkin bank tersebut dapat balik wang yang dipinjamkan. Usahakan nak untung, nak dapat modal pun dah hilang. Ini betul-betul berniaga buluh kasap. Ujung lebur, pangkal pelesap, tak ada apa-apa. Tentulah bank itu akan terkesan. Dia saya heran macam mana Azmin Ali kata tidak akan menjejaskan aliran tunai. Memanglah bank besar, tetapi sedikit sebanyak ada juga melibatkan. Saya memang kita tahu bank mempunyai triliun lah, tetapi bila 2 bilion, kalau 3 buah bank tu, satu bank tu mungkin lah, kalau 600 juta USD, mungkin 200 juta USD.
lebih kurang 800 juta setiap bank tu. Mungkin saya kata ini keadaannya, dan saya mengharapkan agar pemimpin di masa akan datang berhati-hatilah. Jangan tengok projek besar kerana tak ada cagaran pula tu, kerana yang minjam tu orang kaya-kaya, anak-anak toke genting. Jangan ingat bahawa segala-galanya itu boleh terjamin mencapai kejayaan. Jadi kesannya apabila berlaku COVID-19, orang tak boleh nak ekonomi mengudu, maka turut terkesan. Itu keadaannya, saudara. Betul, saudara Syamsuddin Saad, 2.5 bilion hutangnya yang diberi oleh bank dari Malaysia. Dah lah kita susah sekali, bertambah susah lagi lah keadaannya. Tapi Azmi Ali kata tak ada. Tak ada. Pulanglah, saya pulang pada dia. Dan hari ini, saudara, saya amat terkesan. Sebab semalam saya dengar berita, macam saya katakan, saya dengar curipan kenyataan daripada Datuk Ashraf Wajidi berhubung dengan sewaktu dia pergi ke sebuah warung untuk minum di Johor Bahru. Tiba-tiba hari ini saya tengok tular dalam media sosial gambar bagaimana seorang lelaki menangis, merayu, minta tolong. Jadi menurut perkongsian Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajidi, dia memaparkan kisah seorang lelaki, mohon agar beliau bertindak segera. Mohon pihak kerajaan memberi peluang sekali lagi kepada setiap pencarung untuk mengeluarkan wang simpanan mereka iCitra. Jadi menurut lagi sebut, dia mempunyai komitmen yang tinggi, termasuklah menampung perbelanjaan anaknya di universiti dan amat memerlukan wang ketika ini. Dan katanya, saya dengar dialognya, saya ada banyak komitmen dan disebabkan masalah COVID-19 sejak hampir 2 tahun lalu, saya dah lalui macam-macam masalah. Nak tunggu hari tua, dia kata, kita belum pasti lagi masih hidup nanti. Duit itu duit saya perlukan. Jadi saya melihatlah, sedih saya tengok, macam mengemis, menangis, minta duit, nak keluar duit sendiri, saudara. Itu jadi saya dalam keadaan ini, saya sekali lagi secara peribadi lah, saya merayu lah, kalaulah live saya ini didengar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Secara peribadi, Datuk Seri Ismail Sabri, saya merayu secara peribadi agar segeralah campur tangan dalam persoalan iCitra yang sedang diperjuangkan oleh Pergerakan Pemuda, Puteri UMNO, Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Cukup-cukuplah Yang Berhormat, seolah orang kata macam buat tak tahu. Dengarlah keluhan rakyat. Dan saya dulu, seperti saya kata, dulu saya pernah meramalkan, kalau saudara ingat, bahawa andai Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka parti PBM akan ke laut. Saya dah cakap dululah. Dan pastinya orang-orang keliling Kelalang yang mendukungnya, kononnya setia mapahnya, akan hilang. Lihat sendiri bagaimana untung nasib Tan Sri Muhyiddin sekarang di Johor. Nak bertanding di luar negeri pun cemas, akhirnya tak bertanding. Dan hari ini satu demi satu ahli Dewan Negeri, ahli-ahli daripada parti PBM mengundurkan diri kerana Yang Muhammad Datuk Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri. Jadi saya harap agar Datuk Sri Ismail Sabri juga ingat, sewaktu kita berkuasa ni memang kita dipuja, tapi nanti bila kita tak ada, nanti tiada kuasa, kita tak lagi berada di hanya kuasa, orang akan cerca kita. Sebab tu saya tak mahu benda ni berlaku pada Yang Muhammad Datuk Sri. Jadi sepanjang Datuk Sri jadi Perdana Menteri, dengarlah rintihan rakyat, santuni masalah rakyat, supaya paling tidak besok pun ada orang menegur. Sebab kena ingat, saudara, hidup ini bukanlah lama. Walaupun kita ada berkuasa, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Orang keliling Kelalang juga pun besok, kalau Yang Muhammad Datuk Sri tidak menjadi Perdana Menteri, mereka juga akan mencerca. Mulalah dia kata, saya dah nasihat tak nak dengar. Dia pekak padak, macam-macam lah mereka kata. Saya sebagai sahabat, kalau ini dengarlah apa yang saya cakap ni, saya rayu sebagai seorang sahabat. Saya tak mau melihat orang mencerca sahabat saya bila Yang Muhammad tidak lagi jadi Perdana Menteri. Cukup-cukuplah apa yang kita lihat, pengalaman kita. Saya bersama dengan beliau ingat sumpah kita dalam Pergerakan Pemuda untuk membela, memperjuangkan untuk nasib bangsa kita. Dengarlah kepada
teman-teman daripada pejabat PMO, nasihatlah yang Mak Perdana Menteri supaya dengarkanlah. Ini rayuan rakyat, derita rakyat. Jangan sekali-kali kita menghirup air mata rakyat. Ini yang saya gusarkan. Saya takut nanti sebab politik tak ada benda yang kekal. Tidak ada benda yang kekal, apakah berlaku. Itu keadaannya. Dan usai tentang ini, kita masuk politik teruslah, masuk Gear 3, Gear 4, tak tahulah. Sebab saya terima kiriman daripada saudara Syukur Am Muhammad yang tersiar dalam media sosial, laman. Saya suka laman Ramah Bakar, Datuk Ramah Bakar ni. Saudara Syukur Muhammad dia menulis. Jadi dia kata, manalah datangnya rasional apabila setiap langkah yang dilakukan ini untuk parti-parti daripada bukan UMNO, ya, mereka mengatakan bahawa masa buat langkah syaitan, kata langkah syaitan lah, alasannya kerana dalam Pakatan Harapan ada DAP. Masa itu kemudian mengatakan bahawa Melayu dan Islam terancam waktu mereka mau mewujudkan langkah syaitan yang menarik sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dan alasan ketiga kerana katanya mereka tidak boleh bekerja dengan lebih efektif disebabkan diganggu oleh pemimpin daripada DAP. Tapi sebenarnya semua itu adalah kerana berasas kepada tamak dan haloba untuk berkuasa. Itu kata saudara Syukur Muhammad. Apa pun alasan sekarang ni, sekarang dah terbukti apabila tiba-tiba pimpinan daripada PBM mengatakan nak bekerjasama, nak mewujudkan Pakatan Harapan balik. Mana argumen ataupun alasan anda mengatakan tak mau bekerjasama kerana kononnya DAP itu begitu, ancaman Melayu dan sebagainya? Mana dia? Apabila minta diwujudkan balik Pakatan Harapan, tentu ada DAP. Ini keadaannya saya haraplah. Jadi kita nak bagi tahu je supaya kita fikir, jangan sebagai ahli politik melontarkan cakap-cakap yang akhirnya kita dapat melihat, dapat baca. Tidak lain tak bukan hanyalah semata-mata hendakkan berkuasa saja. Dan hari ini kita melihat ternyata terbukti antara Parti Keadilan, DAP serta Amanah sudah tidak sekata. Mereka sudah tidak sekata lagi. Sebab tidak lagi nak menggunakan logo Parti Pakatan Harapan dalam pilihan raya di Johor. Apabila Amanah ni Parti Keadilan memutuskan ia tetap nak menggunakan Parti Keadilan. So dia akan menggunakan parti logo harapan ini adalah DAP, Amanah dan Parti Muda. Artinya sudah nampak ciri-ciri keberantakan dalam kumpulan yang selama ini dilihat kejap. Saya dah cakap dulu bahawa pilihan raya 2018, pilihan raya ke-14, kemenangan yang digapai oleh Parti Pembangkang menumbangkan UMNO Barisan Nasional adalah kemenangan pada Parti Keadilan. Tapi orang mengatakan, no, ini PKR Pakatan Harapan. Saya kata tidak. PKR akhirnya terbukti. Dan sekarang ni setelah berantakan. Jadi keadaan begini kita tengoklah di Johor nanti apakah mungkin ada jajaran baru dalam politik Malaysia apabila Parti Keadilan tidak lagi bersama dengan DAP. Ini pun harus dilihat saudara. Jadi satu benda yang harus dipikirkan. Jangan kita tengok benda itu, tak ada dah. Tapi saya berkeyakinan ada sesuatu yang tersembunyi. Politik ini dia sentiasa ada dinamikanya. Tunggulah saudara. Tapi bila saya lihat pula sekarang ni, yang agak saya sebenarnya tak nak menyantun, tapi bila dah buat dengar kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinannya, saya perlu menjelaskan. Saudara, ini tentang Tok Lebay kita ni. Saya tak mengatakan parti, saya mengatakan pimpinannya. Mereka mengajak kita bersama berkawan. Tapi dalam waktu yang sama tak henti-henti menyerang. Hari ini, hari ini semalam cuba tengok Ustaz Mokhtar Snake. Ini Lebay ni, yang merupakan ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, mengeluarkan kenyataan menyerang UMNO. Jadi setiap apa yang dikatakannya tentulah akan menyinggung ahli-ahli UMNO. Apatah lagi pimpinan. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan terhadap UMNO. UMNO rakus, malahan lebih teruk lagi, UMNO perlu dirawat dengan kekalahan. UMNO perlu sedar ia tidak ada pilihan melainkan bersama dengan PAS dan PBM. Ini kata Mokhtar Snake. Lebay ni.
Ia tidak ada pilihan melainkan bersama dengan PAS dan PBM. UMNO tak boleh dapat kerusi sehingga boleh memimpin sendiri tanpa PAS dan PBM. Dan pelbagai lagi tuduhan, tomahan dan seolah-olah nak tunjuk ajar pada UMNO. Ini dia nak bersama dengan kita, tapi waktu yang sama kenyataan-kenyataan dikeluarkan. Saya rasa sepatutnya janganlah nak tunjuk pandai. Mutas ni anda berapa hari dalam politik? Jangan kerana kedudukan anda kita menyantuni parti PAS, tak ada masalah, tapi pimpinan yang saya katakan lebay-lebay ni. Jadi sepatutnya kalau nak beri pandangan, buatlah dengan cara berhemah. Datang berjumpa, tak ada masalah. Ini keluar kenyataan kerana mewakili Dewan Ulama kononnya. Kemudian UMNO tu partinya dia akan buat keputusan bukan seorang. Sebab ia akan membuat melalui musyawarah yang dilakukan melalui Majlis Tinggi. Jadi bila anda serang aja UMNO ni, menyerang semua. Jadi macam mana kita nak berbaik? Sebelum satu pilihan raya berlangsung, jadi Ustaz Mukhtar Senik ni dia nakkan supaya ada pembagian kerusi. Memang tak ada masalah. Sebab itu Datuk Asni dah bagi tahu ada tawaran kita bagi pada pimpinan PAS. Bukan satu kursi. Kita bagi 4, tapi diorang tak nak terima, nak kata macam mana. Dan saya haraplah, saya kalau boleh tak nak lagi untuk menyantuni cerita begini. Rasa letih lah sama-sama kita. Tak ada keberuntungan pun kita berbalah sama kita. Dulu waktu kita menandatangani piagam Muafakat Nasional, saya terasa diri saya ini diperbodohkan. Waktu itu kita menangis, mengalirkan air mata. Kita bersyukur. Rupa-rupanya mereka yang di atas itu menipu kita. Saya nak beritahu pada warga PAS, saya juga bersimpati dengan anda, bahawa anda seolah ditipu oleh pimpinan di atas. Kalau UMNO yang memulakan, maka pimpinan UMNO lah menipu saya sebagai ahli UMNO. Bagi saya melihat keadaan begitu. Akhirnya berantakan Muafakat Nasional. Masing-masing sebab mereka ada agenda politik tertentu. Sebab itu saya kata, jangan salahkan bila UMNO akhirnya mengambil keputusan tidak mahu bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional, dah lenjan, dah letih. Duk kena sindir sana sini. Macam hari ni saya rasa hari ni timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim, saya rasa dia buat lawak lagi lah. Ini kira bawa lawak mega lah ni. Memang buat lawak. Sebab dia dakwa tindakan Barisan Nasional menawarkan 4 kerusi kepada PAS dalam PN Johor adalah tidak munasabah. Saya rasa lucu lah. Kerana kata Tuan Ibrahim, PAS mau bertanding sekurang-kurangnya 19 kerusi dapat 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi sedangkan dia kata 19 kerusi DUN yang Barisan Nasional tewas dalam PRU14. Mungkin sebab terlalu seronok ditimbang oleh PBM, maka dia pun buat kenyataan begitulah. Mungkin Parti Berbumi dia kata okey, PAS boleh bertanding 15 kursi, 20 kursi, 30 kursi. Mungkin UMNO tak boleh buat begitu. Ini keadaannya saudara. Jadi saya rasa Tuan Ibrahim dia lupa bahawa pencapaian yang mampu diperolehi oleh Parti PAS dalam pilihan lepas, kita berdasarkan data dan sejarah. Daripada 41 kursi dia bertanding, 1 je menang. Dan 39 hilang wang pertaruhan. Bukan main-main. Kalau hilang wang pertaruhan ini bukan satu benda yang boleh pandang enteng saudara. Sebab itu bila Datuk Asni, kalau Datuk Asni kata 4 kursi tu pun juga saya belum pasti warga UMNO akan memapah sehebat-hebatnya dalam keadaan sekarang. Sebab itu saya mengharapkan agar kita lupakan. Let's concentrate, let's move. Meneruskan kerja. Anda yang berada di anjung kuasa di negeri Johor, dekat sarjana tu, teruskanlah memberi khidmat. Dan kalau nak berkempen tak payah lagi lah kita saling orang kata bersinggung-menyinggung. Saya haraplah janganlah. Saya amat mengharapkan agar dalam pilihan raya negeri Johor kali ini kita tidak lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang melihatkan bahawa perpecahan bangsa. Sebaik mungkin jangan kita utarakan. Dan saya harap juga agar pemimpin sama ada di pihak UMNO maupun pihak sana ataupun yang bersimpati dengan parti PBM ni, berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Fikirlah, janganlah tunjuk pandai. Anda bukan hebat. Ada orang lebih hebat daripada anda lagi. Sebab sebenarnya saudara, akar umbi UMNO dah sedar.
Sebab itu saya katakan bila PBM ini mengatakan bahawa hendakkan buat penyatuan ummah supaya PAS dengan UMNO ni bersama dalam Perikatan Nasional. Saya kata ini adalah retorika politik. Ini pengampu-pengampu keliling kelalang Perdana Menteri ini, berhentilah bagi pandangan yang bukan-bukan. Sebab akar umbi dah jelas. Niat hasrat sebenar parti PBM tu adalah untuk menamatkan UMNO buat selama-lamanya. Saya tengok sendiri waktu rakaman video scheme of thing, apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan macam mana dia mendedahkan rancangannya untuk menyogok pemimpin UMNO dengan jawatan kerajaan GLC. Takkan tak sedar sogokan itu merupakan korupsi politik. Itu tujuannya supaya mereka jadi yang terpilih sebagai wakil rakyat ini menyeberang dengan PBM. Kemudian pengakuan hari ini, semalam, pengakuan umum yang dibuat oleh PBM. Saya harap agar ahli-ahli UMNO, pemimpin UMNO yang cuba-cubalah, saya cakap terang lah, macam Tan Sri Anwar Musa ke, yang masih lagi hendakkan supaya kita menyantuni PBM. Saya ingat forget about it lah. Sebab mereka dengan terus terang mengatakan apa kenyataannya. Kenyataannya Tan Sri Muhyiddin tidak bertanding dalam pilihan raya kali ini kerana untuk meneruskan usahanya memperkukuhkan Parti Berbumi untuk memastikan UMNO Barisan Nasional tidak lagi dominan dalam senario politik. Dah jelas. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Setiausaha Perhubungan PBM Johor. Dia kata bahawa kita mahu UMNO ini dinoktahkan. Tak ada lagi. Hebatnya saudara. Hebat. Nak dimatikan terus. Tidak ada lagi dominan UMNO ni. Bolehkah kita terima keadaan begitu? Sebab itu saya harap orang macam Tan Sri Anwar Musa atau mereka keliling kelalang yang ada sekarang ini yang hendakkan supaya penyatuan ummah lah kononnya, PAS, PBM, UMNO ni, saya ingat lupakan. Ahli UMNO Akaumi tak lupa. Setiap pemimpin mengeluarkan kenyataan UMNO itu parti dah kelongkang, saya tidak akan balik dengan UMNO. Okeylah, sekarang kita face it. Tak ada masalah. Memanglah kita rasa sedih, kita kehilangan sahabat. Dulu dia dalam parti kita. Tapi kita tak mahu berterusan, kita tak mahu bermusuhan. Saya haraplah agar pemimpin berhenti buat kenyataan untuk kita menyantuni. Dan parti PAS, pimpinan PAS khususnya, put a full stop. Noktah. Jangan lagi bercakap soal muafakat nasional. Jangan lagi bercakap soal nak menyantuni agar hubungan baik UMNO dengan PBM. Tak boleh sebab mereka sendiri dah buat kenyataan yang sebegitu. Apa perasaan anda? Kalau tiba-tiba UMNO buat kenyataan, kita nak pastikan agar legasi PAS di Kelantan ini tidak lagi dominan. Apa perasaan anda? Apa perasaan warga PAS kalau UMNO bercakap begitu? Dan bila kita menentukan calon, memanglah setiap parti dia akan menggunakan calon-calon untuk majoriti, untuk membolehkan parti itu menubuhkan kerajaan. Kenapa pula disonsong UMNO nak menurunkan calon-calon di 42 kerusi di Dewan Undangan Negeri Johor ni? Tak boleh. Habis bagaimana pula dengan PAS yang bertanding di Terengganu, PAS bertanding di Kelantan, PAS bertanding di Kedah? Sebab saya kata bercakap biar ada logika. Jangan tuduh sembarangan lah. Dan masalah kita dengan PBM ni saya tak nampak. Sebab itu akhirnya dalam keadaan sekarang ni everything is gone. Sah barang masing-masing bertandinglah sendirian. Cuma saya amat mengharapkan, ini kepada warga UMNO, saya cakap terus terang, supaya warga UMNO tidak berantakan. Saya dah dengar. Saya nak pesan awal-awal bahawa sesuatu tu saya agak menggusarkan saya. Sebab adanya sikap dan perangai buruk setengah pemimpin UMNO. Ini mereka ni yang membeli jawatan waktu bertanding dalam parti. Kerana kalau dia tak terpilih sebagai calon, maka akan berlaku sabotaj. Sebab mereka mendapat jawatan dengan membeli. Dapat jawatan sebagai ketua ke, timbalan ke, naib ke, atau apa. Kerana masa bertanding itu menggunakan, ada modal digunakan. Kalau nama mereka tak naik, masa kecewa. Sebab modal tak balik lagi. Ini satu benda yang bagi saya tak boleh diamalkan.
Saya amat mengharapkan agar Presiden dapat melihat persoalan ini. Kalau ada tanda-tanda ketua-ketua bahagian ini yang memenangi jawatan dengan ada ulurisma, ada ulurism, eloklah ditiadakan. Tak apalah, dia nak sabotaj lah. Dan kepada mereka ni saya nak berpesan, waktu anda terpilih sebagai calon dulu, berempah pulas ahli yang melayakkan anda sebagai wakil rakyat. Jangan pula kali ini bila giliran orang lain, anda nak sabotaj. Apa salahnya bahawa anda pula membalas balik jasa warga UMNO yang terdahulu. Anda kena ingat, anda seorang, ahli UMNO akan rombi ramai. Ini keadaannya. Jadi mana kau kakumoh Melaka PN lawan UMNO sembang suci lebat. Nak saya tak mau apa ini kata, cuma saya nak berpesan kepada warga UMNO khususnya. Ini bukan ahli akar umbi. Akar umbi ini akur. Mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai pemimpin. Kalau nama anda tidak terpilih, jangan pula anda nak sabotaj. Jangan pula anda nak buat pujuk orang ni, jangan sokong apa semua. Tutup PDM. Itu tindakan tidak baik. Kerana waktu anda bertanding, bagai nak erat orang sokong anda. Sekarang ni inilah masanya anda pula memulangkan sokongan itu kepada parti supaya calon yang siapa sahaja ditentukan oleh parti. Saya risau kerana adanya kalangan pemimpin yang bertanding dulu mengeluarkan membeli jawatan. Saya kata beli jawatan. Kau ingat ya, masa ni nanti esok sokong aku ya. Ni ada imbuhannya, ada komimah. Saya harap benda tak berlaku. Okey saudara. Kemudian ada teman bertanya dengan saya. Tadi pun kami bincang-bincang. Apakah pilihan raya umum diadakan tahun ini atau tahun depan? Saya seterang saya katakan mengikut saya punya pandangan. Soal kemenangan di Johor, saya yakin. Tapi segala-galanya ketentuan Allah. Saya yakin UMNO mampu untuk menubuhkan kerajaan. Saya katakan sekitar antara 33 ke 37 kursi. Orang nak sanggah-sanggahlah. Masing-masing ada keyakinan, saudara juga ada keyakinan. Itu tak ada masalah bagi saya. Sebab saya melihat apabila Amanah bertanding 20 kursi di Johor dan Parti Keadilan 20 kursi. DAP 14 kursi. Kalau Parti Keadilan yakin, sebab katanya kalau menang Dr. Mazli lah akan jadi Menteri Besar. Kalau dia yakin, tentulah dia akan bertanding sekongkongnya 40 kursi. Artinya tidak ada keyakinan mereka boleh memenangi besar. Begitu juga dengan Amanah. Amanah seronoklah sebab dapat jumlah yang lebih. Sebab dia sekarang ada 9 kursi, 9 ke 11, lebih kurang itulah. DAP bertanding 16. 20 Amanah, 20 Keadilan dan 16 DAP. Okey? Jadi sebab itu saya yakin bahawa UMNO Barisan Nasional boleh menang. Besok mungkin kalau ada rezeki saya akan bedah tiap-tiap kawasan tu bagaimana aliran pemikirannya. Tetapi bagaimanapun banyak orang bertanya dengan saya dan tadi pun bersembang, seandainya kita menang atau kalah soal lain saudara, tapi saya yakin menang. Apakah PRU, pilihan raya umum akan diadakan bila? Saya mengatakan pilihan raya umum akan diadakan tahun ini. Saya yakin lepas pilihan raya di Johor, pasti akan ikutannya adalah pilihan raya umum. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Saya mengatakan kerana keputusan PRU ini paling tidak pun kalau kita melihat bahawa Parti Pribumi huyup. Apabila Parti Pribumi Bersatu ni huyup, PBM huyup, dia ada ahli, dia ahli parlimen. Lebih daripada 3 orang, dia ada 6 orang. 6 orang ke 7 orang. Kalau yang 7 orang ni tarik sokongan, habislah. Kerana dendam. Kita waktu bertanding di Johor, saling balun-membalun, ceramah dan sebagainya, artinya sudah ada kelukaan di hati. Dalam keadaan begitu saya tidak nampak bahawa boleh diteruskan. Apakah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri boleh sentiasa bernaung mengharapkan ihsan daripada parti yang dah musuh, dah jelas musuh, iaitu Parti PBN. Begitu juga dengan PAS yang tidak lagi ada dalam pakatan. Jadi berdasarkan fakta ini, suka tak suka mereka akan tarik sokongan. Kalaupun Presiden dia kata jangan, dia akan buat juga. Pasti akan ada. Ini yang akhirnya yang miring sikit kepala pemikirannya, dah tak boleh nak brain, geram.
Tengok kemenangan UMNO pula dirayakan pula. Sebab tu saya kata hati-hati saudara, maka tarik sokongan. Kalau itu berlaku tarik sokongan di Putrajaya, maka suka tak suka UMNO harus menghadapi pilihan raya umum. Ini saya jelaskan saudara. Kemudian seandainya dalam pilihan raya itu nanti masing-masing tidak begitu kukuh antara UMNO dengan Parti Keadilan. Okey? UMNO dan Keadilan mungkin masing-masing tak kukuh. Apakah mungkin ada jajaran baru untuk mengukuhkan politik supaya nak distabilkan politik di Johor? Juga akan mengundang masalah yang mengharapkan supaya diadakan pilihan raya umum. Dan saya melihat saudara, dengan ketiadaan lagi muafakat nasional akan mempercepatkan. Saudara, jadi adalah saya dengar itu semalam Yuswadi daripada Parti Keadilan, dia kata apa yang dilakukan oleh UMNO hari ini adalah gerila taktikal, itu taktik gerila untuk dalam menyantuni politik tanah air ini, kerana dia kata dia adakan pilihan raya negeri ke negeri. Sekarang ni UMNO dah menguasai di Melaka. Seandainya UMNO pula menang di Johor, dah ada 2 negeri. Kemudian UMNO dah sedia ada di Pahang. Okey? Jadi inilah gerila taktikalnya. Jadi besok bila ada pilihan raya umum, maka kekuatan UMNO Barisan Nasional itu sudah sedia ada. Ya, sebab itu, because of that, maka parti-parti pembangkang akan minta supaya janganlah sampai lepas Johor pergi ke Perak. Kalau boleh nak adakan terus-terus dengan pilihan raya umum negeri, pilihan raya parlimen. Itu yang saya katakan. Saudara, saya melihat bahawa beberapa kenyataan sahabat saya macam Syam Jalil, dia membuat kenyataan bahawa kenapa Tan Sri Muhyiddin tidak mahu mempertahankan kursinya di Bukit Gambir. Saya katakan terus terang bahawa tidak ada hayat, dah habis. Era politik Tan Sri Muhyiddin sekarang ni, saya lebih senang sebagai sahabat, eloklah beliau memikirkan exit. Tak payahlah lagi nak diteruskan lagi. Macam saya kata dulu, bila Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri, habis. Sebab itu saya berharap, Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri, kalau anda tidak jadi Perdana Menteri, UMNO terus hidup. Ini berbezanya sikit. Ini saya nak cakap tu lah keadaan begitu. Jangan ada setengah tu mengabaikan boreh aja saudara. Jadi dalam keadaan begini sekarang ni saudara, sesuatu yang agak mengherankan saya sekarang ni, apabila timbul pelbagai pihak. Ini saya cakap terang, pelbagai pihak cuba melaga-lagakan antara Perdana Menteri dengan Presiden UMNO. Saya rasa hairan. Tambah-tambah lagi apabila mahkamah mengatakan ada prima facie terhadap Datuk Seri Zahid, maka dia kena berehat. Bila dia berehat ni, kenalah bagi jawatan itu pada Datuk Ismail Sabri sebagai memangku Presiden Parti. Saya kata tergeliat kepala otak mana korang ni? Takkan nak campak ke mana Tok Mat Hassan? Beliau adalah timbalan Presiden. Ini kena ingat. Kau kata nak bercakap tu biarlah berfakta. Jangan main libat tu cakap macam budak-budak. Mesti bagi. Kalau nak membodik lah. Tapi bukan itu caranya. Lah saya pun hairan. Apakah mereka lupa begitu bertukar lumusnya Datuk Seri Zahid Hamidi mempertahankan Datuk Seri Ismail Sabri supaya dapat jadi Perdana Menteri ini. Tiba-tiba nak diselang pula dia hanya kerana ada prima facie. Bercara belum tahu lagi. No one is guilty unless proven by the court. Tiba-tiba sekarang nak selang Presiden. Saya kata kalau itu keadaannya, inilah. Sebab itu dulu lagi saya katakan sepatutnya tindakan 7 pemimpin utama UMNO bertemu dengan Yang Berhormat Tengku Razali. Kalau itulah berlaku, saya rasa kita dah selesai dah masalah politik ni. Mungkin anda yang dah dengar, mungkin tak suka dengar, mungkin tak mau ambil tahu, tapi saya harus menceritakan balik. Memang ada 7 pemimpin tertinggi UMNO bertemu Tengku Razali sebelum Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri. 7 itu Datuk Zahid Hamidi, Datuk Mat Hassan, Datuk Sri Najib, Sisa Agung, Dr. Zamri. Saya sebut nama-nama ni. Datuk Ahmad Maslan, Datuk Johari Ghani sebagai Ketua Perhubungan UMNO Wilayah dan juga sebagai Majlis Tinggi. Berjumpa dengan Tengku Razali Hamzah, minta supaya
kita akan tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin dan Tun Razali menjadi Perdana Menteri sebagai interim Prime Minister ataupun Perdana Menteri sementara untuk mentadbir negara dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Tun Razali kata tak ada masalah. Kalau kendak ahli, kenapa UMNO ndakkan saya bila-bila masa boleh beri khidmat. Memang waktu itu 7 pemimpin utama ni merasakan begitu yakin Yang Berhormat Maulana Tun Razali mampu untuk mengatasi masalah ekonomi negara. Adalah dia punya cara kontribusi semua. Dan waktu itu dia minta supaya Tengku jadi Perdana Menteri interim selama 6 bulan serta menubuhkan dipanggil War Cabinet. War Cabinet ini adalah kabinet yang merangkumi semua parti. Bukan semua parti yang kecil-kecil, yang parti-parti besar, iaitu daripada UMNO, daripada PAS, daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah, daripada PBM. Jadi tiap-tiap parti menghantar 2 nama untuk duduk sebagai kabinet, membantu Yang Berhormat Tengku Razali mentadbir negara selama 6 bulan pada waktu itu untuk interim Prime Minister. Dan selepas 6 bulan maka akan diadakan pilihan raya umum. Dalam tempoh itu Yang Berhormat yakin beliau mampu untuk mencetuskan kegiatan sesuatu untuk kebaikan ekonomi. Tapi akhirnya ia dikhianati. Sebab itu saya kata, apa-apa saja tindakan, kalau ada berlaku pengkhianatan, maka pasti natijahnya tentulah buruk. Apa jadi sekarang? Walaupun yang Muhammad Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, tapi ke mana negara? Masih dalam keadaan yang tidak menentu lagi. Sekarang ni sudah pun terbongkar lepas satu-satu. Kita menghadapi lagi dengan masalah satu lagi kes yang 20 bilion punya projek. Ini belum lagi cerita Pandora Papers. Belum lagi cerita bagaimana bank terpaksa membiayai syarikat yang ada hubung kait dengan Genting Island. Belum ada lagi tentang, saya ingat mungkinlah satu ketika nanti kita harus menceritakan satu persatu segala keburukan yang berlaku dalam pentadbiran. Selalu boleh kata UMNO, okey saya terimalah, tak ada masalah. Tapi jangan kata UMNO. Mungkin pimpinan UMNO, okey, kita terima. Sebab hari ini sudah sampai masanya saya merasakan warga, rakyat diberitahu all the wrongdoing supaya benda ini tidak berlaku di akan datang. Kalau ada selain mana korupsi dan sebagainya, segala salah takbir dan sebagainya, perlu didedahkan. Cukup dah. Kita sekarang ni, negara kita sedang diserang oleh dunia luar sebagai negara yang paling korup, nombor 2 di dunia sekarang. Ini bukan main-main. Pelabur lari lentang pukang. Kita seolah tak bermain. Sebab itu saya mengharapkan agar, selalu nak marah-marahlah, saya rasa it's high time untuk kita memikirkan. Sebab itu saya cakap dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, santuni Tengku Razali Hamzah, dia masih hidup lagi, masih boleh berfikir untuk macam mana nak buat ni ekonomi kita ni. Our economy is at stake. Hari ini wang RM1, $1 Amerika RM4.15 saudara. Dulu RM2.50, RM3.40, sekarang dah RM4.15. Apakah jadi? Makanan macam mana? Rakyat susah. Saudara Zamri Zakra, banyaknya 20 bilion. Saya ada, bukan tak ada. Saya tak mau dadahkan lagi sebab saya tengah mengumpul. Saya mengumpul data-data ini. Kerana semua ini disebabkan oleh adanya pemimpin yang memikirkan untuk mengkayakan diri sendiri. Mereka tidak kisah bergelumang dengan dosa dan noda, tak ambil peduli. Dan saya tak boleh nak buat tuduhan begitu saja. Saya perlu hayati satu persatu. Bagaimana lebur. Cerita Bistani Red belum selesai lagi sekarang. Projek nak buat kononnya untuk sekolah-sekolah, anak-anak pelajar-pelajar kita dalam projek Bistani Red berbilion lebur. Jangan lupa saja. Kita sepatutnya sekarang ni sudah sampai masanya pimpinan menyantuni satu persatu. All the wrongdoing, semua kesilapan ini mesti dihayati dan diselesaikan. Saudara Mak Syaril Sulaiman, UMNO gila majoriti kuasa. Tidak, bukan gila majoriti kuasa. Yang diharapkan oleh pimpinan UMNO adalah supaya kita nak kestabilan politik. Bila dah stabil, baru kita dapat merancang. Apa berlaku di Johor hari itu, hampir-hampir bajet tak boleh diluluskan. Ini satu penjelasan, boleh tanya dengan Yang Berhormat Menteri Besar. Kalau kita berada dalam keadaan begitu, sudah bila kita tak kukuh, maka ada berlaku tekanan, ada berlaku demand. Aku sokong, tapi dengan syarat. Macam sekarang, Yang Berhormat Perdana Menteri pun dalam keadaan yang terketar-ketar, saudara.
Pertama sekali, kalau tak disantuni PBM, tarik sokongan, dia tergeliat. Kalau dia tarik sokongan, dia mengharapkan sokongan daripada DAP, daripada apa Amanah, daripada parti PKR. Betul ke mereka ni ikhlas ke untuk membantu beliau? Ini juga satu persoalan. Sebab itu kita memerlukan kestabilan. Dalam keadaan begini, jangan tuduh UMNO nakkan politik stabil tu kerana nak. Tidak. Sekarang ini bukan masa lagi kita nak memikirkan soal pimpinan. Cukup-cukuplah kita belajar daripada kesilapan masa silam. UMNO pernah belajar. UMNO dah belajar bagaimana kesombongan, keangkuhan, adanya wrongdoing, adanya pemimpin itu, pemimpin ini yang dituduhkan korup dan sebagainya tidak diatasi, tidak ditangani setiap masalah itu. Akhirnya rakyat dah buat keputusan. Bila rakyat buat keputusan, pilihan raya 14 dulu. Tergolek dok. Dan sekarang ini UMNO harus bangun. Dan rakyat juga bersedia untuk memberi peluang. Tetapi dengan syarat. Tak mau orang-orang yang ada. Nak cari muka-muka baru. Sebab itu saya minta agar Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, memikirkan, jangan fikir soal siapa suka anda. Jangan fikir siapa sokong anda. Tidak ada lagi masanya meletakkan calon-calon kroni. Enough is enough. Tak ada keperluan lagi dah. Jadi cuma yang saya katakan, hanya kerana beliau masih ada prima facie yang akan menjawab di mahkamah, maka mesti disingkirkan, mesti berehat. Saya nak cakap terus terang lah saudara. Saya cakap terus terang, jangan saudara marah. Bila saya cakap benda ni mungkin terkena pada tubuh badan anda marah. Saya beritahu yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah mendapat pengampunan daripada Agong. Dari segi hukumnya dah ada hukum. Tapi kita boleh menerima beliau sebagai pemimpin, tak ada masalah. Jadi jangan kerana Datuk Zahid baru ada prima facie, belum lagi pembicaraan berjalan. Tunggu dulu. No one is guilty unless proven by the court. Itu saja. Saya bukan nak membela. Tidak, saudara. Tunggu. Dan sekarang ini, ahli warga UMNO berilah sokongan. Kerana jawatan itu dia dimenangi atas kehendak ahli-ahli juga. Kalau tak nak, kenapa dulu tak nak tarik sokongan? Dulu 3 orang bertanding. Tengku Razali bertanding Presiden, Datuk Zahid bertanding Presiden, Khairi Jamaluddin bertanding. 3 orang bertanding. Pilihlah. Tapi majoriti memilih Datuk Zahid Hamidi. So sekarang ni kita kena tunggulah. Sokong. Bila sampai masa pemilihan nanti, terpulanglah. Itu jadi sekarang ni saya haraplah warga UMNO faham apa intipati, apa maksudnya dalam ini demokrasi. Yang kalah mengakui yang menang. Dan yang menang tidak akan menzalimi yang kalah. Ini prinsipnya kena dipertahankan. Jadi dalam keadaan kita menghadapi pilihan raya di Johor ni, siapa sahaja yang dipilih, kena terimalah. Sebab itu saya kata jangan ada perangai cah keting. Saya dah terdengar saudara, bukan saya tak dengar. Jadi once and for all. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak tangguh lagi dah. Cuma sekarang ni saya agak menghormati lah. Saya menghormati pendirian Ketua Pergerakan Pemuda bahagian Kota Tinggi, itu saudara Johan Azam Mat Yassin. Soal dia sokong tak sokong Presiden soal lain. Soal dia bersama dengan Menteri Besar soal lain. Tetapi saya yakin inilah calon pemuda yang kita nak. Sebab dia kata pemuda Kota Tinggi, sebab dia sebagai Ketua Pemuda Kota Tinggi menolak calon katak dalam politik kali ini. Jadi dia tak mau kalau ada, sebab dah dengar 3 orang daripada PBM akan menyertai. Mereka ini adalah wakil rakyat yang akan menyertai balik UMNO. Jadi dia bagi warning, kita tak akan terima. Dan seharusnya pimpinan di Johor juga tidak bagi kesempatan lagi diorang ni untuk bertanding. Enough is enough. So saya ucapkan syabas kepada saudara Johan Azam bin Mat Yassin selaku Ketua Pemuda UMNO Kota Tinggi yang begitu tegas mengatakan, sebab dia kata berita awal dikeluarkan utusan menyatakan bahawa 3 adun bakal meninggalkan Bersatu dan menyertai semula UMNO. Okey, kita terima, tak ada masalah. Yang itu nak masuk tak ada masalah. Tetapi jangan dia masuk itu hanya kerana merasakan nak dapat balik sebagai calon. UMNO harus menolak. Saya ucapkan syabas. Inilah sikap pemuda. Menyatakan pendiriannya. Tidak akan kata tidak betul untuk mempertahankan kerusi. Kita tidak lagi meletakkan kepentingan kerusi. Yang penting adalah perjuangan. Kena ingat. Sebab itu saya melihat satu kenyataan Dr. Zahid. Sebab bila dia minta membela diri itu, saya agak dakwaan kononnya saya berusaha mengembalikan kerajaan UMNO disebabkan kes mahkamah. Itulah salah satunya propaganda politik yang masih mereka miliki.
Ini keadaan saudara. Kena tahu, propaganda beliau mahu UMNO BN bekerjasama dengan parti itu sudah berakhir. Sebenarnya ini semua propaganda. Saudara, menurut Dr. Zahid, biarlah saya terangkan. Ini kena jelas kan? Apa yang saya pernah berulang kali nyatakan sejak awal, bahawa sungguhnya saya bertekad untuk membersihkan nama saya di mahkamah. Jadi dalam keadaan begini, Perdana Menteri tak usah risaulah. Beliau akan berada membersihkan di mahkamah. Tak ada, itu bukan jawatan dikerjakan. Biarpun ramai berpandangan ia adalah pendakwaan politik dan terpilih selepas UMNO BN tewas PRU 14 antara fitnah dan pembohongan. Jadi beranilah atas nama kebenaran. Dia kata beranilah atas nama kebenaran. Jika saya dan berapa lagi pemimpin UMNO tiada ketabahan dan keazaman itu, pasti jauh berbeza dengan kami ketika ini, lebih selesa, namun tunduk, layu dan lesu tidak sama sekali. Sebenarnya ada tawaran, dia tak nak menerima tawaran. Itu cerita sebenarnya. Dan biarlah dia bersihkan diri dekat mahkamah. Yang kita pula nak mendahului mahkamah. Buat apa? Ini saya nak berpesan pada teman-teman warga UMNO. Jangan nak pintas memintas. Jangan merasakan jawatan anda sekarang ini sudah tergugat, maka anda mula. Saya agak, sebab itu saya kata Ketua Pemuda Kota Tinggi, Saudara Johan Azam, I really respect you brother. Teruskan perjuangan. Saya terasa balik diri saya muda, saudara, bila dapat melihat kenyataan Ketua Pemuda yang sebegini, yang tegas menyatakan menolak siapa saja. Dia orang nak masuk Bersatu, daripada Bersatu nak masuk UMNO, tak ada masalah, tapi tidak ada tempat untuk bertanding lagi. Sekali kita terkena, jangan sekali kita terkena lagi. Ingat saudara, jangan tiap-tiap kali bila kita kena tu kita berlapang dada. Datuk Seri Presiden, Datuk Izzat Hamidi, ingat, jangan sekali-kali jatuh dalam lubang yang sama. Jatuh dalam lubang pertama, tak ada masalah, mungkin kesilapan. Jatuh lubang yang sama kali kedua, mungkin kealpaan. Kalau jatuh dalam lubang yang sama, ada ular berbisa, itu tandanya kebodohan kita. UMNO bukan dipimpin oleh orang-orang yang berfikiran begitu. Saya jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.